Today we are going to cover two topics, as I said earlier, which is topic 3B and 3C. It is still in regarding on the issues of family, social standing, kan? Sama macam lebih kurang macam last week lah. Last week kita cover itu dan juga kita cover word of mouth. Okay, so in topic 3B we are going to cover family. We are going to cover consumer socialization, how families make purchase decision. Family life cycle is very important. You will realize that your spending pattern will differ, kan, as you reach a certain age or certain stage at the family life cycle. Yalah, because all of us start being bujang. Ada yang lahir-lahir tu dah kahwin, tak ada kan? So kita bujang, kita kahwin, we have kids, and then we have more kids, and then our kids have become adults, so dia pun dah kahwin, they start their own family, lepas tu last kita tinggal seorang. So that is why they call it as a life cycle. You nampak ni, lepas tu dah kita meninggal. Lepas tu we are also going to understand the consumer behavior of non-traditional families and household, because nowadays kan, in the modern days, because before this we have traditional families, kita ada families, most of the families they stick together, they stay in one place, but nowadays kan kita kata family, but our family is scattered, kan? Not only scattered in Malaysia but also scattered all around the world, kan? Kadang abang duduk Australia, adik migrated to Canada, kan? Mak duduk London. So there is non-traditional families and household, and we are also going to analyze their spending patterns, and then kita nak understand juga impact of social class on consumer behavior. Kan we have different social class. To understand social class juga, kita tahu juga social class macam mana in Malaysia, in other countries, kan? And the kita juga akan understand the demographic, the lifestyles, consumption patterns of these social classes. Okay, what is socialization? Kita learn to behave in a way that acceptable to the society. Kan mula-mula, if we want to join the society, at first we will feel awkward, macam mana nak adapt, kita nak serasi dengan ni. So socialization is a process. Kita learn macam mana nak behave in a way that acceptable to the society. Macam kita tengok, macam mana mak kita our siblings pakai baju start macam mana, nak butang macam mana. So we learn from others. Okay. So consumer socialization ni, children acquire the skills, knowledge, attitudes, experience necessary to function as consumer. Ingat, we start as children. So kita punya life cycle as consumer is shaped from being as early as being children lah. Kita jadi budak tu, kita dah di shape sebagai consumer. So as pre-adolescent, maknanya sebelum kita jadi matang ni, kita budak-budak kecil, we observe parents and older siblings. Macam saya anak pertama, so saya will observe my parents, kan? My parents punya pattern. Okay, that is why kan some of the families kan, kalau orang kata, kalau ni, dia ni gemuk, mak dengan pak dia mesti gemuk, adik-beradik mesti gemuk. Sebab you observe your parents punya eating pattern. Makan beras, makan tambah, seorang makan 8 pinggan. Kena makan kambing 5 ekor. So kita observe semua tu, lalas kita gemuk. It is awkward kan, if you kata orang tu gemuk seorang. Dalam family dia seorang, itu mesti something wrong. Maybe with dia punya hormon ke apa semua. Tapi selalunya kalau macam kita gemuk, ataupun dia ni nampak pembelian spending pattern ni nampak mewah, takkanlah selalunya dia akan berasal daripada anak orang kaya lah. So in pre-adolescent stage, families are more reliable than advertising. Kita lebih percaya family kita daripada advertising. So advertising tu has little impact kan when we are pre-adolescent. So when we reach becoming teenagers, parents ni dah kurang sikit. So our peers are more influential, most influential. Macam mana kita nak pakai baju, you bayanglah, takkanlah you umur
15 tahun, tiba mak you kata, lo kau pakai baju Kiko. Tengok lah kawan-kawan dah pakai baju Adidas ke apa, aku pakai baju budak kecil Kiko. Kan? So peers are more influential kan when you are becoming teenagers. Dan dia kelakar sikit tau, at this stage you will like products when your parents disapprove. Lagi mak tak bagi, lagi nak. Kan? You dah apa nama, your parents has justified macam-macam, tak boleh benda ni salah, ni tak betul. Nanti akan jadi macam ni based on mak punya pengalaman, based on kau nampak makcik kau, tak, tapi tak nak dengar. Dah tua baru sedar. Okay, so there are two-way process as a young person. Kan, your other family members will influence you, and also your friends. Okay, for example, other family members kan will influence you macam mana dalam in terms of will shape your moral punya or religious principles, you punya interpersonal skills, how you groom, your manners and speech, your educational motivation. Tengok, katakan you anak last, tengok abang-abang you semua ada PhD, kakak you ada PhD, you pun masuk, aku kena belajar tinggi-tinggi lah. Kan? So you punya educational motivation pun sama. Your occupational career goals selalu being set by your family members. So ramai in your family members jadi cikgu, so senang jadi cikgu juga lah. And also your consumer behavior norms kan will be shaped by other family members. So apa pula friends buat? Friends will influence you in terms of your style. Nampak tak benda-benda yang luar? Family tadi benda-benda yang macam intrinsic, benda-benda dalam. Tapi kalau friends, they will influence you macam itulah, style, fashion, fads. Fads ni macam trend. Apa yang in, what is in now, what is out. Macam pakai ni, ini fashion tu, lepeh. And also acceptable consumer behavior. Kan? So you nampak, friends nampak banyak influence benda yang superficial, benda yang luar. In which it will conflict with your parents. Style. Parents kata, apa ni rambut? Saya suka. Waktu zaman-zaman dulu kan kita ada rambut, zaman-zaman dulu, zaman saya dulu, dia rambut slope tepi kan. Mak saya kata, rambut macam kena honggis dengan orang. Apa tu fashion? Kenapa? Saya suka. Mak saya kata, ingat, jangan jadi hamba fashion. Mak saya kata, jangan jadi hamba fashion. Saya dah sampai sekarang. Apa saya pakai ialah tak ada, bukan fashion sekarang lah. Saya pakai ialah keselesaan. Apa in, apa out. Macam kawan, you bayangkanlah you beli, katakan budak remaja sekarang, you beli handphone Samsung kata harga 3,000 lebih. Orang kata ni, padahal handphone baru. Orang kata, this is not the in thing right now. People are using iPhone 12. You bayangkan lah, benda tu 3,000 lebih. Itu pun tak trend lagi. So kan, tengok dalam sekarang ni banyak cabaran kan, as a young person. So this socialization agents kan, you nampak kawan-kawan, ni mothers, macam mana dia ni. So mothers are usually more involved. Mother will control children exposure to commercial message. Tutup TV, tutup. Ataupun tutup mata. Tutup TV sekarang. Kan? And also regulate the spending. Nah RM5. Pastikan balik ni ada balance. Jangan habiskan. So inilah selalu tugas mak. So mother's attitudes kan, mother as a socialization punya related attitudes, mother ni ada tiga jenis mak ni. Dia ada yang mother marketing receptive, dia lebih menerima marketing, dan ada juga ibu yang marketing resistant, dia tak terima marketing, dia shield dia punya anak-anak daripada marketing. Okay. Yang marketing reseptif ni ada 3, balancer, nurturer, diva. Balancer selalunya dia dah memanglah mok kahwin kan. Career woman, multitask, teach children to become good consumer. Dia buat kerja rumah, dia pun kerja keluar, so dia dah tahu pengalaman kat luar dia ada. Kalau ni jadi apa semua. Lepas tu yang nurturer ni ialah yang duduk rumah. Yang duduk rumah ni selalu dia suka tengok iklan. Bila dia tengok iklan, dia trust well known companies and brand. Tengok iklan ni, ini company dah lama . So dia focus on her family, often sacrifices her own desire to meet the wants and needs of her children. Lepas tu mak yang ketiga ni, mak the diva. Dia self-focus, seek acceptance from others. Ni mak yang jenis diva lah.
Kan? A conspicuous consumer, dia beli barang supaya orang nampak dia. Dia beli kereta warna fluorescent pink metallic, bling-bling. Dia conspicuous consumer, dia beli supaya orang lihat dia. Dia views her children as a part of her image and often give children request to make her life easier. Anak dia ialah a portrayal of dia. Dia nak nampak mewah, dia kena bagi anak dia mewah. Dia tak nak macam, malulah mak kau pakai baju situ nak keluar. Itu the diva. So these three are the marketing receptive punya mothers. So the marketing resistant, ibu yang macam bukan menolak lah, macam tak tak friendly dengan marketing lah, dengan benda-benda advertisement semua. The one is the protector. Kaya ni, highest income and education. Mak dia CEO, mak dia belajar tinggi, mak dia gaji 70,000 sebulan. Dia rational and teaches her children to shop and spend responsibly. Resent the influence of media on her children. Dia bayangkan kadang-kadang ada. In our mind, kita kata bila orang ni kaya ni, dia tak fikir apa, dia bagi duit. No. Dia ada orang yang marketing resistant, yang dia protector. Dia kata, buat cari duit bukan senang. Cari duit bukan senang. So, jangan habiskan duit. So, nak beli yang elok-elok. Mak dia kata, jangan tengok social media ni, nak buat apa, nanti tak elok. Yang itu yang the first one. The second one is the struggler. Dia bukan kaya untuk dia menolak. Kemiskinan dia menyebabkan dia terpaksa menolak keinginan anak-anak dia. So dia nak beli benda tu, letak balik. Beli cap Tesco kan, very price and value conscious shopper. Yang beli bungkus ni besar, boleh pakai lama. Dia views her life negatively. Aduh, aku dulu lah belajar tak pandai ni. Jadi kat segi umur. And the last one is the stoic. Stoic. Culturally and socially isolated. Mak jenis tak bercampur dengan orang. Dia pandang hidup dia hanya tu je, dia tak. Hidup dia lah rumah dia. Dia sayang anak dia. Tapi dia daripada segi emosional dia jauh daripada anak dia. Dia sayang, maknanya jenis dia bersendirian tapi dia sayang, dia tak tunjuk. Dia deliberate regarding purchases. So, kalau anak nak buat tu, nak beli benda ni, mak dia akan panjang lebar cerita pasal benda ni. So dia ada dua jenis. Okay, saya recap. We have two types of ibu ni kan, in terms of socialization punya related attitudes. Ada yang menerima marketing, ada yang menolak, bukan menolak, macam resistance dengan marketing. Kan? Dalam orang yang menerima, we have the balancer, the nurturer, the diva. Balancer ni orang yang kerja dan juga buat kerja rumah. Nurturer ni duduk rumah. Diva ni yang memang jenis belagak. Dia nak orang nampak dia. Lepas tu marketing resistant ni pula, the protector, orang yang kerja power, duit banyak, belajar tinggi, tapi dia tak nak anak dia membazir duit kan. Atau dia struggler, orang yang memang tak ada duit, so dia terpaksa, anak dia nak, dia tak boleh bagi. Ataupun dia stoic, ibu yang memang cut off daripada, dia hanya fikir pasal dia bukan macam diva fikir pasal dia, tapi the stoic ni dia dalam dunia dia sendiri. Okay. Ini kan kita ada the parental style. Yang terlalu memberi, yang ini yang menghalang. Restrict anak, yang senang bagi. Yang ni yang very nurturing, macam mendidik anak, menjaga anak. Yang ni yang jenis tak nurturing. Okay. Ibu-ibu, parents yang very nurturing and very restrictive. Tak boleh buat apa dan betul jaga anak, dia dinama authoritative. Memang tak boleh tengok tu, tak boleh ni. Lepas tu yang dia senang bagi tapi dia very nurturing, dipanggil indulgent. Yang langsung tak kisah pasal anak dan bagi je. Yang ni jenis nak beli apa, ambil je lah kau. Dia anak dia jatuh pun tak kisah. Kan. Lepas tu dah besar isak dadah, lantak lah. Ini ialah parenting style yang kita panggil neglecting. Bawah ni ialah authoritarian. Authoritarian, itu jenis-jenis parental style. Okay. So macam mana proses socialization ni as a learning? Satu ialah kita tengok it comes with age juga. Umur kita 12 bulan hingga 15 bulan, setahun setengah. Boleh ke kita pergi keluar sendiri? Nak jalan tak kerti?
So kita akan pergi shopping with our parents and kita observe itu baby kan duduk dalam stroller ataupun duduk dalam troli kan. Oh, parent beli apa semua kan. Children notice the products that are fun to eat and play with. Bukan budak-budak bukan nak makan sangat, dia nampak ada roti habis hancur. Okay. And budak tu kadang-kadang kan budak-budak kecil, ingat tak kita tengok adik-adik kita duduk dalam troli kan nangis ya, betul, ataupun duduk bagusnya, mak dia kata oh bagus budak ni, mak ambil coklat bagi. Ini stage 1. Stage 2, age 2 to 3 years, shopping with parents and making requests. Dulu senyap sebab tak kerti cakap. Sekarang budak 2-3 tahun dah pada cakap. So dia boleh minta. Mak nak coki-coki. Children begin to connect with advertising. Selalu tengok TV, duduk depan tu, nampak coki-coki. So pergi shopping, duduk dalam troli. Masih duduk dalam troli atau stroller. Mak, coki-coki. So dia request item by pointing. Dia tak cakap, lupa. Dia tunjuk. Tak dapat nangis. Dia tunjuk. Ataupun tengah duduk dalam troli, dia tarik baju. Nampak? You sedar kan? Kita pernah mengalami ni dan you tengok adik-adik pun sama. And then stage 3, shopping with parents and making selections. Ni umur dah 3 hingga 7 tahun. So, kita dah boleh bezakan antara advertising. Associate brand names, kita dah tahu brand names. Dan ini betul children at age 6-7 dah dapat first smartphone. Bukan pakai maknya, dah dapat first their own smartphone. And then ni 7-11 tahun dah shop independently. 11-16 tahun dah pergi sendiri shopping komplek. Socialization sentiasa berlaku. Preference and loyalties are often transferred between generation. Mak suka benda tu, parent kita suka, kita pun tak sengaja pun suka benda tu. Kita beli benda tu. Percaya tak percaya nanti balik fikir, apa barang yang pakai sekarang? Mak aku pakai, ni aku pakai tak? You tak sedar sebab preference and loyalties are often transferred between generations. Sebab kita tak sedar. Kita sebenarnya being indoctrined as consumers daripada kecil. Okay, family supportive roles, economic well-being ni lah. Family bagi duit. Mak nak keluar, apa duit. Family bagi emotional support. Family bagi, as family, dia bagi media, dia bagi access to technology kan. Okay, now kita nak understand how families make purchase decision. Macam mana kita sebagai keluarga buat keputusan untuk membeli barang. Tadang. Dia ada husband dominated decision. Nak beli barang kadang-kadang lelaki je buat keputusan. Nak beli beras rumah nak beli beras wangi. Kita saya nak diet, saya nak makan beras herbal. Faham? Alamak, cekik-cekik nak makan beras tak sedap pun. Ataupun wife dominated decisions. Wife dominated decision. Ataupun joint decision. Joint decision. Tadi lupa saya nak cakap. Husband dominated decision, wife dominated decision ni bukan jenis kena dengan cakap aku. Husband dominated decision je lah. Kita ada banyak keputusan dalam satu keluarga, tapi majority dibuat oleh suami. Kalau wife dominated decision, there's a lot of decisions purchasing decision being made in the family, but it is mostly done by the wife. Joint decision ni sama-sama. Autonomic decision ni hanya dia seorang je buat. Sama ada dia wife ke, dia husband ke, dia je buat. Tak boleh dengan cakap orang. Yang tadi, the dominated atau wife dominated, dia kata most of the decision being made by either the husband or the wife. Sir. Yeah. Kalau contoh husband and wife ni, kalau salah seorang meninggal tu kira autonomi dia by default secara tak sengaja kan. Yalah, takkanlah husband dia nak buat pembelian daripada kubur kan. malam wife termimpi husband aku suruh beli, arwahnya suruh beli nasi beras ni lah. Kan. Dia by default lah dah tak ada ni. Tetapi you jangan terkejut kalau apa nama kecil lagi
maknanya suami tu kita kata bercerai ataupun meninggal di usia muda, maknanya anak masih kecil, sometimes decision is being made by the children, not the mother. Bila dia dah tak ada either or parent, sama ada tak ada mak atau tak ada apa, selalu itu apa semua. People will take the easiest path. Dia kata, kalau aku strict dengan anak, aku dah lah tak ada pasangan, nanti lagi sekabai. So kan macam aku strict dengan anak, sayang apa, strict, tak boleh. Lepas tu kata, nanti kan dah lah aku dah hilang husband, aku hilang pula anak-anak aku. Bukan hilang lagi, tapi hilang macam kepercayaan. So anak dia kata, tanya mak, memang tak boleh lah buat, kita boleh sendiri lah, sembunyi-sembunyi. Sebab tu kadang-kadang bila kita ada single parent, pada ketika muda, decision dibuat oleh anak. Tetapi sebenarnya sama juga kalau di hujung usia, maknanya jadi single parent tapi umur dah 70 tahun kan, suami meninggal ke isteri meninggal, kadang-kadang decision is being made by the children juga. Macam abah beli kereta apa, ni nak mudahkan abah, belilah kereta auto. Maknanya anak buat keputusan untuk parents. Sama ada waktu kecil dulu ataupun waktu dah tua bersama. Kan kita abah abah nak beli apa? Nak beli tilam Lepas tu anak-anak, abah sakit pinggang ni. So decision tu anak yang buat research selalu kalau dah tua kan. Bapak dah pencen dan semua, anak yang buat research, nak beli kereta apa, atau bapak kata aku nak pindah rumah lah, nak jual rumah ni, nak duduk kampung anak pergi cari kan. Lepas tu baru tanya bapak, okey tak ni? Saya rasa, sebab saya rasa saya tengok bapak macam ni, saya kita rasa rumah dekat dengan surau senang, bapak pun nak pergi tu. So saya kata decision ni dia tengok keadaan. Tapi itulah yang berlaku sebenarnya. Okey. Ni children punya influence. Pressure. Ni children punya influence dalam decision purchasing punya decision making. Pressure. Yalah, kita pergi kedai, anak menangis. Kita contohnya kita nak beli bantal. Tu anak tu nak bantal ni, nak Mickey Mouse juga. Tak pasal kita tidur pakai bantal Mickey Mouse. Kalau tak anak guling-guling. Dipanggil apa? Temper tantrum. Dalam English they call it temper tantrum. Anak guling-guling apa semua. So anak boleh influence kita punya purchasing decision dengan benda ni lah semua. Satu ialah pressure. Anak pressure kita. The second one is exchange. Kita kata, kalau Alung kemas rumah, mak bagi mak pasang aircon dalam bilik Alung. Kalau Alung sentiasa bangun awal, Alung belajar, Alung kemas bilik Alung, mami bagi aircon. Itu exchange. Kita exchange with good behavior kan, anak. Ataupun rational. Budak-budak zaman sekarang dia rational. Mak kan beli ni kan bagus. Mak tengok dalam TV tu kan, doktor tu cakap kena makan beras ni. Mak pun dah gemuk nampak. So anak rational dengan kita. Lepas tu ataupun consultation. Anak kata, mak nak beli laptop ni untuk kelas, untuk budak-budak sekolah rendah sekarang kan, nak kena belajar pakai Google Meet kan. Mak nak beli Google Meet. Tapi anak baru 12 tahun ke 11 tahun tapi tak tahu apa kan. Tanya mak kan nak pakai laptop. Mak tahu kan macam mana laptop yang bagus kan. Bukan nak mahal sangat mak. Nak boleh pakai Google Meet je. Mak kata tak payah pakai laptop lah. Mau pakailah handphone. Mak cari handphone yang murah tapi RAM dia laju kan, senang nak loading apa nama video ke apa. So consultation anak dengan parents kan bincang. Ingratiation ni, hari ni anak you tak apa pasal kan, anak you jenis bilik sekabai bangun lambat ke apa semua, tiba-tiba hari ni bangun awal, jadi imam, bangun sebelum subuh, pukul 2 dah bangun kan, mak dengan pak jomlah kita solat tahajud. Tiba-tiba kan kerja, lepas tu apa tu, pelik anak aku kerja lepas tu turun bawah tengok dah siap masak semua, lepas tu mak nak beli kereta boleh tak? Belikan kereta boleh tak mak? Itu ingratitude. Buat anak tries to get parents in a good mood, lepas tu baru minta request. Request apa dia nak. Itu ingratitude. Okay, children ni,
dia ada three market. One is children as influencer. Kadang-kadang sakit hati tak? Saya tak tahulah sebab you tak ada anak lagi. You pergi kedai-kedai ke ada pergi luar, dia orang letak mainan dulu kat depan. Kan? Dia akan letak benda-benda yang contoh you nak beli baldi lah, nak letakkan bilik air. Dia akan letak warna-warna yang budak suka. Sebab budak ni rendah, budak kecil kan rendah. Dia kata, you pula pergi kat tempat baldi, nak beli baldi. Lepas tu budak kecil tertarik pink. Mami beli yang pink, beli pink. So, children as influencer. Macam for example, nak beli toys ke, makanan ke, nak beli kereta pun sama. Mak, kereta cantik mak ni. Kan laju, sedap kat belakang. Anak influence. Children as primary market ni, ni selalu macam tu lah. Jajan baju-baju dia orang. Apa nama, tengok wayang. Dia ialah pengguna utama. Yang tadi dia ialah influence other people's punya decision. Second, children as the primary market. Children tu ialah sendiri sebagai consumer. The third one is children as future consumer. So, bila umur remaja kan, banyak iklan. Okay, Mercedes tu hebat, BMW tu hebat. So, anak tu dah indoktrin dalam kepala dia. Oh, ni hebat, itu tidak hebat. Bila aku besar, aku nak beli ni. So, children as future consumer. Okay, ini juga ada rules dalam family members ni lah. Kita sebagai gatekeepers. Dia sebagai, tahu tak apa maksud gatekeepers? Macam kita nak jumpa orang tu, kita nak jumpa seorang tu dulu. Gatekeepers ni. Contohnya lah, zaman dulu bukan zaman sekarang. Zaman dulu kalau kita kata kita nak jumpa pegawai daerah. Dalam pejabat daerah tu, orang yang paling kuat sekali influencer bukan pegawai daerah. Dia ialah ketua kerani. Nak jumpa semua orang, kena jumpa dia dulu. Kan selalu ada akak dia, kena jumpa dia dulu. Dia gatekeepers. So dalam film kita ada gatekeepers, kita ada influencer, orang yang influence, kita ada yang decide tapi kan ada yang beli, ada yang tukang prepare je, ada yang pengguna. Contohnya saya parent, saya nak beli shampoo untuk orang pakai tudung, bukan saya pakai tudung, anak saya pakai tudung. Kan? Saya bukan user tapi saya buyer. Kan? Lepas tu sebagai orang yang maintain, saya bukan pengguna, saya bukan apa, contohnya anak saya tu, mami beli kucing. Dalam ni kita ada role banyak. Kami tukang decide, kami tukang bayar, kami tukang prepare, tapi kami bukan user, kami kena maintain. Dia kata, Angah nanti pergi asrama, mami yang kena jaga kucing ni. Kan? Siapa basuh berak, apa nama, cuci najis kucing semua, kita lah, bukan anak. So, kita bukan user, kan? Tapi kita jadi maintainer. Lepas tu ada seorang pula jadi disposer. Kan? Contohnya, mami beli aiskrim. Okey. Kita yang kena decide, kita yang buy, kita prepare, kita tak use, and kita yang kena buang sampah dia, disposers. So banyak roles dalam family. Okay, discussion tak perlu. We want to understand the family life cycle. Okay, ingat. We start as bachelor. Semua orang tak tahu. Start ada dah kahwin, tak ada kan? So kita semua bachelor. Saya dulu lah bachelor. Lepas tu kita ada honeymooners. This is the life cycle. Bachelor, lepas tu kahwin. Kahwin tak ada anak. Maknanya masih tak ada anak kan? So kita panggil honeymooners. This group of people we call honeymooners, baru kahwin. Ini ada anak. Parenthood. Post parenthood ni pula, anak dah besar, dah kahwin, kita duduk sendiri semua. Kemudian ada dissolution. Dissolution ni sama ada salah seorang daripada partner tu meninggal ataupun cerai. Dissolution. Okay. Ini ialah normal saya kata normal life cycle. Bukan semua orang life cycle. Sebagai contoh, bachelorhood, honeymooner, terus dissolution, tak sempat parenthood. Seorang meninggal ke ataupun cerai. Jadi dia kata family life cycle ni dia zaman sekarang tak macam dulu. This is a typical. Zaman dulu orang kata okey, lepas post parenthood anak dah besar, kerja, kahwin, semua dah tak duduk rumah. So lepas tu mati, seorang mati ke, duduk mati, dissolution. Sekarang tak ada, mati boleh kat sini, bachelorhood pun mati kat sini. Lepas honeymoon terus cerai, kan? So family life cycle sekarang lain lah.
Okey, tengok Elan ni. Look forward to taking fun to new heights. Dia target life cycle yang mana satu? Siapa nak kenal ni? Hafizah. Hafizah Syafawi. Dia saya. Elan ni, dia target family life cycle dekat stage mana dalam family life cycle? Ni stages dia. Tak kahwin, bujang, baru kahwin, baru ada anak dah besar, seorang meninggal. So ni target yang mana? Parenthood. Parenthood kan? Okey, terima kasih Hafizah. Okay, to understand consumer behavior as non-traditional punya family pula and household. Kan, yang tidak traditional. So kita kena faham pula non-traditional families and household. Kita ada non-traditional family, kita ada non-family household. Ni tak senonoh punya lah. Okey, bukan tak senonoh, ada yang senonoh juga. Okey, non-traditional families ni ialah family yang tak fit dalam family life cycle. Macam tadi saya katalah, ada yang bercerai kahwin lagi, mungkin kahwin isteri keempat. So dia tak fit dalam family life cycle tadi. Yang second ialah non-family life household. Living situation that are not legally defined as family. Ini jahat lah, orang yang duduk sama-sama tak kahwin. Dan ada juga yang jenis orang bujang sampai tua, dia macam dia duduk dengan kawan-kawan. Dia bukan bercinta, contohnya macam ni lah, ada Ahmad kata boring aku tak nak kahwin. Lepas tu dia nampak ada Abu pun tak nak kahwin. Boring lah, dia fikir career. Bu Ahmad, kita lepak dia orang lah. Tak ada dasar cinta, tak ada apa. Walaupun lelaki apa semua memang tak ada apa semua. Tapi kata dah tua, lepas tu tengok ada anak orang susah, kita ambil lah anak angkat. You faham tak? Dia tak ada, dia lain jantina, tak ada percintaan, tak ada apa, tapi boleh ada anak angkat, ada apa semua, dia kawan-kawan baik daripada sekolah. Ini pun kita panggil non-family household. Kan? Ataupun ada orang duduk seorang, dia bukan family, duduk seorang. Dia nampak ada pakcik susah tepi jalan, duduk dengan dia. Pakcik tu umur 60 kan, duduk dengan saya cik. Dia dah kira, dia bukan family tapi dia household. Dia ada pembelian. Kan? Lepas tu pakcik tu pula ada anak lelaki dia yang OKU. So you tak ada kaitan dengan semua orang tu, tapi kata duduklah rumah saya pun bujang, tak ada apa. This is called non-family household. So kita cerita tentang segmentation. Ada banyak jenis family. Family ni selalu mother, father, 2-3 children. Ni delayed marriage ni orang yang kahwin lambat. Single parents ni ada orang bercerita tentang single parents sama ada bercerai ataupun ninggal pasangan, tapi ada orang tak pernah kahwin. Sedar tak? Zaman sekarang trend. Artis tak kahwin, ambil anak angkat. Dipanggil. Itu pun ada juga, can be defined as single parents. And then kita ada families with one child. Ada seorang anak tunggal. Waktu kita ada large family, ada kawan-kawan saya pun ada anak 9 pun ada. Kemudian kita ada extended family. Duduk dalam rumah, ada nenek dia, ada atuk dia, ada pakcik dia, semua. Ada extended families. Blended families ni macam orang ni duda, orang ni janda, kahwin, dia bawa juga anak daripada perkahwinan lama dia. So blended families, joint families. Grandparents family ni dia sedar, cucu duduk dengan atuk. Cucu ambil atuk, atuk ambil cucu, duduk dengan dia. And then boomerang families, anak dah besar, dah kerja, dah duduk bujang, duduk Sarawak kerja, lepas tu dah tak ada kerja, balik duduk balik rumah. Itu boomerang. Dah baling, datang balik. Boomerang families. Ada childless family, tak ada anak. Lepas tu ada anak yang jaga parents. Parents dah tua, duduk dengan saya lah mak. Ada multicultural family. Family dalam tu ada Cina, Melayu, India, benda semua sekali. Ada yang ni tak senonoh ni. Kan, yang ni tak bagus ya. Ini apa? Same gender family. Lepas tu kita ada adoptive family, kan? Keluarga angkat. Kita ada caregiver as part of the family. Penjaga, penjaga. Ataupun
Polygamous or polyandrous family. Satu suami banyak isteri. Ini dekat biasalah dalam Islam kan, dalam agama kita. Tapi saya tengok macam ada negara-negara yang saya tak tahu, mungkin di Afrika apa, satu wife banyak suami. Pun ada juga. Ni kata-kata dunia. Banyak. Okay, how are we going to target? Nampak tak tadi kita ada banyak segmen. Ada berapa tadi segmen? Masya Allah. 16. Family pun ada boleh pecah kepada 16. Kan? So dia akan berlaku changes in consumer behavior. Contohnya dalam family life cycle lah. Setiap family life cycle tu ada pembelian yang berbeza. Pembelian yang berbeza. Kita nak advertise pun kita ada cara dah, dan kita tak boleh alienate conservative traditional household. Maknanya kita sekarang kan banyak keluarga moden. So kita sebagai advertiser kita tak boleh ketepikan. We cannot marginalize orang dalam kita membuat advertisement. Okay, kita dah habis chapter 3. Bukan chapter 3, topik 3B. Saya nak masuk 3C sikit. 3C ni banyak, dia punya ni, cuma dia menarik sebab they are talking about us. This chapter revolves around us. Not only us, now. Itu lagi seronok. Kan? Okay, sebelum tu ada apa-apa soalan tentang 3B tadi? Cerita pasal consumer ni seronok, so kita cerita pasal kita. Bila you kan throughout this class kan, betul juga, it happens to me. Tak sedar. Okay, ni. Ini dibagi banyak facts. Banyak facts. Okay, tadi family kan. Ini family and its social standing. Kita cerita tentang social class and demographic. Okay, tadi kita dah cerita ni family life cycle, non-traditional. Sekarang kita pergi impact of social class on consumer behavior. Kita ada beberapa social classes kan. Lepas tu understand what is the demographic, lifestyle and our consumption patterns of different social classes. Kita ambil contoh. Ini social class. Member of society are divided into hierarchy of distinct social class. Macam kita di Malaysia, kita ada sekarang kita ada B40, M40, T20. Itu social class. Contohnya macam Kesultanan Melayu Melaka tu. Kita ada hamba, rakyat biasa, pembesar dan kerabat diraja, and then we have the sultan. In kasta, sistem kasta in India, we have the Brahmin, Ksatria, Vaishya, Sudras, lepas tu the untouchable yang bawah ni. Tidak berada dalam kasta langsung ni. Out of caste or subordinates to all. Betul dari Shudra ni atas kan. Shudra ni yang jadi servant. Lepas tu Vaishya ni merchants, peniaga, orang peniaga. Ksatria ni warrior. Brahmin ni priest. Itu kasta. So status melambangkan tu lah, wealth, power, esteem. Tu orang nampak tunjuk kaya, kuasa, esteem, kan, feel good factor. In Malaysia, what is the marketing implication of this B40, M40, T20? Kita amat sedih. Saya itu yang amat sedih. Kalau you berborak dengan peniaga pun, ayat dia ialah kat Malaysia ada ramai orang susah. Kita nak jual barang susah. B40 banyak ramai. Ni apa benda semua. Kita kena nak jual murah-murah. Ayat murah-murah. Ni siapa yang nak cater the demand of T20? There are 20% of the total population yang kaya. Kenapa tak target tu? Kan margin menjadi lagi besar. So kita bila kata kita nak buat niaga, kita kena jual murah lah sebab B40. That is because you want to target the B40. You can always target T20. Sama juga dekat personal experience in USIM lah. Kata orang nak buka kafe. Susah, student kat USIM ni susah, orang-orang susah, P40 ramai, nak makan kuah banyak, macam susah lah kita nak jual. T20 ni nak makan kat mana? Yang ada duit sanggup bayar mahal. Kenapa kau tak target for T20 juga? So itu jadi kelakar. Semua orang nak pergi satu tempat lepas tu mengeluh. Kan? Sedangkan there are segments yang kita panggil T20. Ni in Malaysia.
Data is correct as of last year. B40 2,692. Min household 2,500. 2,500 duduk KL tak boleh hidup, bukan boleh hidup, tapi cukup lah. Hidup seorang boleh lah. Family 8 orang pengsan. Ni bayangkanlah, T20 pun 14,000. 14,000 anak 15. Nak pakai apa? Bas sekolah. Sebab itu kita jangan pandang macam, T20 kaya sangat lah benda semua. Kita kena fikir. Contoh, saya ambil contoh. Orang ni gaji dia 3,000. Oh, dia B40 susah. Gaji dia 3,000, dia bujang, dia duduk kat Perlis. Dan rumah dia rumah pusaka. Dia rasa mewah tak dia? Banding dengan orang gaji ni 13,000 anak 10. Duduk KL. Dia rasa dia duduk banglo tak? Silap-silap duduk flat. Ataupun apartmen biasa. Ataupun rumah biasa. Sebab kita kata itu ialah pendapatan dia. Pendapatan dia. So kita kata tak bagi lagi dengan expenses dia. Ni taburan. Isi rumah kasar bulan penengah tu median . Tengok. Johor 1,000, KL 4,000 lebih je. Perlis 25. Lepas tu Kelantan 1,800. Putrajaya 5,000. KL 5,000 lebih. Kita tengok di Sabah Sarawak. Oh ni Labuan 7,000. Sabah 5,000. Kan? Okey. Oh, yang tadi ialah ni M40, ni T20. So yang terendah kalau kat Sabah 2,000 lebih lah median min purata. So paling rendah sekali ialah Kelantan. Second rendah 2089 is ni negeri apa? Kedah. Kedah ni Perlis . Lepas Kedah ialah Perak. Ya, 23. Perlis lagi tinggi. Oh tak, bukan Sabah. Okay, B40 household are heterogeneous, semua sama dalam B40 lah. The characteristic were even more distinct among the B40, the B20. Dalam B40 ni, you bayang, you tak fikir B40, you ambil yang bottom 20 ni. Yang paling sama lagi lah, bottom 10 ni lagi sama. Contohnya, dia rely on single income recipient. Seorang ni yang dominan lah. Itu yang bahaya. Kalau kata rely pada bapak kerja kilang. Kalau bapak dah tak ada, bapak katakan ada kemalangan ke, kan? Itu lagi teruk jadi ya. Kemudian ini ikut kajian by Khazanah Research Institute, lower education punya qualification. Consume most of the income. Kalau dia dapat 2,000 tu memang dia pakai semua. Sebab apa? Dia nak makan, bayar sewa rumah, bayar minyak motor semua. Dia pakai hampir ke semua pendapatan dia. Can be further categorized into several income subgroup lagi. Demographic factors may influence household income. Prevalence in the urban areas. Maknanya kat bandar-bandar ni, B40 ni banyak, yang kita kata banyak kemiskinan bandar. 2/3 of the nation B40, 2/3 daripada B40 kat Malaysia ni datang daripada 6 negeri. 6 negeri, Perak, Kelantan, benda semua. Tengok. Perak sama. Okay, ni tak apa, nak discuss, tak payah discuss. Okay, kita nak understand demographic, lifestyle and consumption pattern of social class. Different social class, different style consumption. Okay, what is demographic? Demographic describe a population in terms of size, distribution and structure. It includes population size, distribution, occupation, education group, income and age. Contohnya, kat Malaysia kita bagikan berapa persen lelaki, berapa persen perempuan. Berapa persen umur bawah 10, 15, remaja, belia, adults, orang tua, warga emas, kita boleh pecahkan. Kita boleh pecahkan ikut income tadi, macam B40, T20. Kita boleh pecahkan Malaysia ni ikut education, ikut age, ikut macam-macam kita boleh. Even kita boleh pecahkan ikut geographical location. Berapa orang duduk Johor, berapa orang duduk Kelantan, berapa orang duduk Sabah. Itu demografi. Okay. So the population size and distribution. Malaysia population
Kan setakat bulan 2016 kita kan selalu buat, sekarang tengah buat banci kan, 31.7 juta orang. Bumiputera 68.6%. This includes Bumiputera kita includes Melayu and Sabah Sarawak. Chinese 23%, Indian 7%, others 1%. Population by age group, mana paling ramai? 15 ke 64. 15 ke 64, tengok tahun 2019 kita punya data. Semua meningkat kan. Yang menurun, nampak tak? Umur 0 hingga 14, 2019 menurun sikit 0.5%. Tapi 15 hingga 64 and 65 year plus semua meningkat. Berbanding dengan 2018. Ini yang kita risau. Tengok tak? Citizen. Kita punya population, ada non-citizen pun our population. Kita punya citizen betul-betul ialah 29 juta je. Tapi kita ada 3.2 million non-citizen. Kan? Tapi berkurang sikit lah berbanding dengan 2018. Tapi saya rasa insya-Allah kalau kita buat perkiraan balik semula 2020 lagi turun lah. Kan? So population by citizen by ethnic group. Tengok perpecahan dia. Perbezaan antara 2018 dan 2019. Lelaki dan perempuan. Zaman dulu the population in world population kan, dia punya the distribution between gender dia nampak skewed. Zaman dulu kata perempuan lebih banyak sekarang, tapi sekarang lelaki dengan perempuan hampir sama. Okay, maknanya in terms of gender ratio last year in Malaysia 100 lelaki lebih daripada perempuan di Malaysia. Setiap 107 orang lelaki ada 100 perempuan. Dan juga kita sebenarnya risau juga sebab our population punya age sekarang dah increase. Kita punya contohnya orang yang lebih daripada 60 years kan, warga emas meningkat. Makin meningkat. Berbanding tahun 2018 2019 meningkat. Ni consumption. Orang Malaysia paling banyak sekali beli apa? Hijau ni apa? Perbelanjaan paling tinggi every month pada 2000, ni ikut 2014 ialah, nak tahu apa duit kita, gaji kita ni, pendapatan kita daripada jual barang apa semua, habis kat mana? Sewa rumah, bayar air, bayar api, bayar gas dan bayar minyak. Ni kelakor. Yang kedua 18.9 ni apa ni? Food. Yang ketiga transport. Nampak tak? Kita punya gaji besar banyak-banyak habis kat situ. Kan? Health kita Allah ciput kita habiskan kat health. Kan? Nampak tak? You dah nampak statistik baru kata, oh, kat Malaysia macam ni. Kita spend banyak dekat mana ni? Kat sewa, habis kan? Sewa api air. So kita mahal. Okay, so we go to the online shopping behavior. So frequency of shopping online. Saya kalau ikut secara purata, saya membeli online setiap 2-3 hari saya akan beli online. Saya beli macam-macam barang online. Saya pun tak tahu you all. Saya beli semua benda online. Kebanyakan benda. Banyak juga barang atas meja ni saya beli online. Saya beli ni mouse online. Yang ni saya dapat free. Ni cermin mata karbon dekat pun online. Saya punya knee guard online. Banyak barang online. Buku pun ada online. Banyak online. Most popular item saya beli macam-macam online. Preferred payment online memang online banking ataupun credit card, debit card semua. Device used to shop online, bukan laptop saya guna handphone. Saya guna handphone. Nampak tak? Betul. Dan apa yang saya buat sama macam dia. Ialah in Malaysia 80% people shop on their smartphone. Dia tak guna laptop. Guna handphone. 59% shop online at least once a month. Kurang-kurangnya sebulan sekali. 59% orang Malaysia. And 54% people prefer to pay via online transfer. Kan 54%. Yang lain bayar apa?
Yang 54% bayar online transfer, 12% COD, 1% is prepaid, 33% is credit card and debit card. Okay, in 2016, top 3 purchase made in Malaysia is fashion, beauty, electronics, sports and hobbies. Saya ingat tahun ni 2020 saya nak sangat ada orang buat research. Apa produk yang paling banyak dibeli ketika PKP? Kan? Adakah makanan? Adakah electronics? Sports and hobbies? Maybe sport and hobbies because kita dah lockdown lama berapa bulan, duduk kat rumah tak ada apa, kita tanam pokok, kita beli besi yang kat beli basikal, exercise kat rumah kan, buat DIY, beli papan buat almari ke, sedar tak? Okey, yang ni dia predict kan, 2017 orang akan beli apa? Home decor, household groceries, health supplement. Okay, fun facts. Fashion and beauty. 48% of the fashionista are young. Orang yang anu fashion ni 48% daripada yang muda. Ratio 5:1 for every purchase of electronic in East Malaysia, 5 in ni. Maknanya seorang beli kat Sabah atau Sarawak sama dengan 5 orang beli dekat Malaysia pada satu ketika kan, pada satu masa. Amazing thing ialah lelaki adalah 3 kali ganda, kebarangkalian adalah 3 kali ganda untuk membeli barang baby online jika income dia lebih 7,000. Oh, kata, lelaki beli barang baby online ni perempuan. Tetapi hanya untuk mereka yang gaji 7,000. Dia dah buat survey dah. Fun facts. Orang lelaki di Semenanjung membeli 3 kali ganda daripada wanita. Hebat ni, saya ingat perempuan lagi banyak membeli. Kan, you tengok statistik ni, satisfaction level of Malaysian online shopper. 95% of online shopper are satisfied. Kan, are satisfied. Key consideration is price, time delivery, positive customer review, user friendly website after sale, for sure. Okay, saya nak ambil satu soalan. Satu orang saya nak tanya soalan. Nur Syafiqah Anis. Nur Syafiqah Anis. Panggilan untuk Nur Syafiqah Anis. Nur Syafiqah tengah masak. Farha ada? Paging for Farha. Farha pernah buat pembelian online? Pernah. Okey, you pakai portal apa? Shopee. You pakai Shopee. Kenapa pilih Shopee? Sebab senang. Okey. Senang. You sebelum pilih Shopee, you ada tak pergi, okey aku nak pakai Lazada lah, nak pakai Mudah lah, nak pakai apa ke? Memang you pilih Shopee? Memang pilih Shopee. Ke you dah try benda lain? You dah try juga Lazada? Tak pernah. Tak pernah, okey. Shopee je. So maknanya, you beli sebab dia user friendly, betul? You guna Shopee sebab mudah. Okey, you beli melalui Shopee, betul tak ni? You pilih harga, you pilih time delivery dan you tengok customer review. Betul. Betul kan? Tapi saya rasa saya teka saya rasa you tak tengok time delivery. Kadang-kadang tak tengok. Kan sebab kita tahu kita beli Shopee, kita nak paling lambat lusa dapat. Kita bayar hari ni, kalau boleh kita nak besok, paling lambat lusa. Betul tak? Kita tak pernah terbayang bila kita beli Shopee, benda ni sampai 2 minggu lagi. Betul? Kecuali kita tengok from overseas. From overseas kita faham memang 2 minggu. Betul. Sebab tu saya rasa sebab ini mungkin data 2019, tapi data sekarang saya tak rasa orang tengok lagi time delivery. Macam saya betul. Saya tengok harga, saya tengok review, betul. Kan, mula you tengok harga, murah. Contohnya semua orang jual 20, ada seorang ni jual RM4. You sedar tak? You tak terus beli. You terus tengok review. Kan? Bila you tengok, RM3 review teruk. 2 bintang. Lepas tu orang kata, menipu punya barang ni kecil, benda semua. Sebab tu dia kata, dulu maybe the determinant is price. Sekarang bila orang tengok price, dia terus tengok murah sangat,
Dulu murah sangat orang terima, sekarang murah sangat orang tengok review. Murah sangat tengok review 5 bintang. Okey lah. Murah sangat review 1 bintang. Something wrong lah. Betul. Kan? Sebab tu sekarang benda ni itulah apa yang kita tengok. Ini 2016 ni data kot, kalau saya tak silap. Okey. So in a nutshell, the Malaysian online shopping market in 2016, the online shopping sphere is thriving. Smartphone is the choice. Dan 95% tadi Malaysian happy with online shopping. Saya pun happy. Nampak ni, transaction. Orang pakai smartphone, bayangkan orang buat research, tengok. 31% pakai komputer. This is done by siapa ni kan? Ni tengok ni data. Orang pakai Android, orang pakai iOS. Orang yang pakai iOS beli lebih banyak, mahal sikit daripada orang yang pakai Android. Kita tengok average order value by device. Kalau pakai komputer 284, pakai smartphone 314, pakai tablet lebih mahal pembeliannya. Sampai dia tengok sampai tahap macam tu. Gender online shopper 58% perempuan, 42% ni. Age paling ramai sekali antara 25 ke 34. So kita pula sebagai penjual 25 34 ni suka apa? Ataupun kita target macam ni. 15% orang ni. Dia boleh target. Ini back in 2000 berapa ni? 2019 ke? Average order value month by month. Tengok. Kenapa bulan Jun naik? Jun sebab apa? Sebab raya. Mei Jun naik sebab raya. Boleh baca pattern. Kita boleh baca month by month. Day of the week. Day of the week mana lagi tinggi? Kalau pakai komputer, Monday lagi tinggi. Kenapa? Siapa boleh jawab? Shopping activity by day of the week. Why? Using computer, it is higher on Monday. Sebab kebanyakan daripada orang ialah pakai komputer, kalau dia beli dia ada kat office. So hari Isnin ialah hari pertama dia kat office, dia dah tahu. Kan some people call apa, the Monday blues kan. Allah, boringnya nak pergi office Monday. Sampai nampak orang Malaysia pergi buat online shopping dulu, kerja. Tetapi dengan menggunakan mobile device, nampak tak? Lebih kurang hampir sama. So tak kisahlah hari apa, tapi you tengok shopping kalau pakai komputer. Ni activity during the day, ni time. Tengok mana, percayalah cakap saya, benda ini adalah betul. Saya pernah tengok ni. Ini saya punya saya Shopee seller lah. Ini betul. Berlaku pukul 12 ni apa semua, pukul 11 ni, sebelum pukul 12 ni ramai sebelum nak tidur, ramai orang kita punya yang buka handphone. Beli online. Okay. Most popular items to buy online, food sekarang kan, food panda benda semua, travel sekarang dah tak ada lah. Clothing, yes, cosmetic and sports. Segment based on age. Gen apa, Gen Z apa semua. Top consumer spending category, apparel, apa paling tinggi. You tengok medical, dia tunjuk, you boleh baca nanti. Kan dalam ni. Okay, marital status, ada orang single, married with kid, married, elderly couple, orang dah tua. Belanjawanku. Tengok. Estimated per month, public transport user. Gaji, apa yang dia akan gunakan. Orang yang single, dia punya perbelanjaan sebulan, standard kalau dia guna public transport. Dia tak pakai kereta sendiri, perbelanjaan dia sebulan ialah 1,870 kalau dia single. Food. Ini bayangkan dia duduk sewa bilik ni, 300. RM30 kalau demam, ni transport dia naik pergi. Ni dia punya utilities lah, handphone apa benda semua. Ni jumpa kawan, makan. Ni beli tak apa-apa. Ni personal care ni saving. Ini perbelanjaan. Kan untuk seorang single yang duduk bilik sewa ni, 300 ni tak dapat rumah, bilik sewa. Habis gaji berapa? Maknanya kalau dengan gaji RM2,000 pun tak cukup. Ngam-ngam. Ni untuk orang kahwin. Tanpa anak. Tanpa anak RM4,000 lebih sebulan. Ni di Malaysia. Dengan satu anak sebulan RM5,700.
Ini termasuk sekali dengan minyak lah. Transport ni sekali dengan minyak. Bayar apa nama? Loan kereta dengan minyak. Kan? Anak seorang. Ini pun sebenarnya bagi saya ni kiraan ni tak betul kan ni. Ni you hantar anak jaga, lepas tu you beli barang-barang pampers, anak tinggalkan banyak benda kan. Kan? Ni pun RM870 dapat duduk rumah apa? Sebulan bayar. Ni makan baru satu anak. Kalau 2 anak RM6,000 lebih, gaji berapa? Bayangkan ni duduk KL. Orang tua. Bayangkanlah kita bila dia tengok ni, dia takut nak jadi tua juga. Sebab adakah bila hari tua aku cukup ke untuk aku hidup dengan RM3,090? RM3,090 kira you kalau pencen lah kononnya mungkin gaji you RM6,000. So untuk dapat pencen ni mungkin gaji RM7,000-8,000 kan untuk dapat pencen sebanyak ni. Nampak? So this is how much I need a month. Ini statistik. You kena tengok ni. Janganlah you pula ni kan. Sebagai seorang bujang yang tak ada kereta, pakai public transport, aku perlukan 1870. Nak kerja kan? Alah, gaji 16 tak nak kerja lah. Nak buat macam mana? Sekarang kita tak boleh memilih kan? Walaupun this is our expenses, we have to ni. Sebab that is why ramai orang kat sini buat dua kerja. Ada menjual online, ada buat MLM kan, ada jual macam-macam lah barang-barang, ada yang buat food delivery. Nampak tak dalam keadaan sekarang? Okay, ni semua statistik. Ni age. Ni kan dia orang panggil kan apa nama Zillennials, Gen Y, Baby Boomers, Gen X, Centennial, Gen Z. Sekarang dah Gen apa? Post Millennial, iGen. Dah ada iGen dah sekarang. Yang ni demografik, yang ni banyak asyik demografik ni. Consumer spending by generation, generation. Tadi generation X lah. Saya generation X. Wife saya Y, generation Y. Saya X, wife saya Y. So berbeza je lah. Kadang-kadang dia punya apa nama spending pattern. You know statistik ni by Nielsen, by apa. So if you have time, nanti you baca. Sebab statistik ni amat menarik. Dan amat membantu you nanti for you to for your second assignment. You punya apa, task 2 and task 3. Ini membantu. Sebab saya nak you punya data nanti dalam task 3 kan, you kena present macam ni. You kena buat layout macam ni. Ini contoh-contoh lah data. Kan kita buat pasal consumer behavior. So these are data. Ini ada kena-mena dengan you lah. Financially challenges faced by undergraduates. 97% need assistance. 74% tak ada mak. Ini serius. 74% daripada you tak ada duit nak beli makan. Ni responden daripada UiTM, UM, UIA, UKM, UMITHM. Saya tak ada USIM kan. 41% makan biki. Ya Allah, sedih. 96% feel burdened by economic situation. 44% ada nasi, telur goreng dan sup yang makan. Ya Allah, betul ke ni? Saya nak tanya ni. You betul ke benda ni? Your student sekarang 57% ada RM5 sehari untuk makan. Ni saya nak tanya sebab ni ada kena-mena dengan you. Betul ke? Research being done by Muslim Volunteers Malaysia. Betul ke? Saya nak tanya you. Memang tak ada duit nak makan ke? 74% daripada responden tak ada duit nak makan. Saya ambil cerita dengan you lah. Dalam ni pun kita berkongsi ya. You belajar dekat Malaysia. Saya belajar dekat overseas dulu, undergrad. Kalau kat Malaysia, kita tak ada duit, kita boleh tanya mak kita ataupun bapak kita, pakcik kita, apalah, nenek ke nak RM5 ke apa benda semua. Waktu kami saya belajar dekat US dulu. Zaman dulu saya punya allowance GPA dia bagi $506. Saya ingat dia $506 sebulan. Kadar kemiskinan di US time itu ialah $500.
hanya $6 je membezakan saya dengan orang miskin dekat US. Dan orang miskin ni selalu dia dapat macam-macam lah. Dia dapat daripada kerajaan US itu bagi banyak-banyak. Ada food stamp, ada banyak bantuan. Tapi kami tak ada bantuan lah sebab kami orang luar. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya, kita ni RM6, $6 lagi kaya daripada orang duduk tepi jalan ni. Sama macam Malaysia, sewa rumah juga adalah ikut kawasan lah. Kawasan saya sewa rumah amat mahal. Kawasan saya, universiti saya terletak di tempat orang kata retirement. Tempat orang tua nak retire. So dekat area saya banyak retirement home. So orang tu kalau dia nak retire dia bayar mahal, dia orang kaya lah. Jadi saya, dia bayangkanlah sewa rumah dulu ialah $800. Sekejap, satu bilik ke dua bilik? Satu bilik. Kalau saya tak silap, $800 satu bilik. Saya dapat $506. Nak makan macam mana? You bayangkanlah, kita duduk satu rumah, $800. Dekat US dulu, karen mahal. Karen kita orang 100. Air free ya, dekat US dulu, air free. You buka lah pipe dulu macam mana, air free. Tapi karen kena bayar. Nak tahu kenapa karen mahal? Sebab musim panas, you buka kipas. Musim sejuk, you buka aircon. Memang karen you memang $100 lah, standard. Lepas tu you ada Astro, murah je. Internet murah dulu. Internet dalam $9 sebulan. You bayangkan saya duduk 1, 2, 3, 4, saya 5 orang duduk rumah tu. Ada 2 orang duduk dalam bilik. Yang duduk sebab bilik satu, yang duduk dalam bilik tu bayar mahal sikit. Ini cerita benar. Ada seorang tidur dekat dapur. Dapur tu, dia tidur. Saya dengan seorang lagi tidur kat ruang tamu. Barang saya tak banyak lah. Barang saya ada letak kotak ke ada beg. Masuk buka-buka pintu. Tepi tu tak ada katil letak toto. Kawan saya pun dah toto satu. So kita duduk ruang tamu murah lah. Dan sebenarnya benda tu illegal lah. Sebab dalam sewa untuk satu bilik maksimum boleh 2 orang. Kita hentam 5 orang. Yelah. Sewa dah 800 lebih. Api 100. Makan. Kan? Lepas tu yelah. Banyak benda kita nak buat kan. Tapi saya ingat ada sekali itulah. Saya ni duduk dengan, saya selalu pindah-pindah duduk orang. Ada sekali ni. Tengah bulan. Semua orang tak ada duit. Kita duduk dekat ruang tamu lah. Weh, korang semua ada duit. Berapa ringgit ada duit? Saya tak ingat saya duduk dengan siapa time ni. Semua keluarkan duit dah. Ingat lagi, keluarkan duit. Ada $3. Tengah time tu dah tengah bulan. $3. Kau ada 20 sen, kau ada apa? $3. Alhamdulillah $3 tu, you rasa $3 boleh beli apa? Untuk lagi 14 hari nak hujung bulan. Siapa boleh teka? $3. Macam RM3 lah. Boleh beli apa? Biaya. Kau nak apa? Boleh tahan 14 hari. You nak tahu apa kita orang buat? Zaman dulu, Maggi 10 sen. So, you boleh beli 30 bungkus Maggi. Zaman kami tu 10 sen lah US sen lah. So kita beli 30 bungkus. Tapi 30 bungkus macam nak makan kalau 14 hari. So itu apa kita buat? Okey, korang tulis kelas korang pukul berapa. So tulis buat jadual. Okey, kelas kau ni okey. So wajib semua time ni semua balik makan lunch. Makan lunch masak 2 bungkus Maggi makan sama. So siapa yang miss balik tu tak dapat makan. Macam tu kita orang buat dulu kan. Nak cari duit lebih jadi janitor, bersih tandas, bersih stadium, bersih tu. Saya ingat lagi. So saya rasa kalau you rasa susah, dulu kan saya pernah rasa susah tapi dekat negara orang. Saya ingat lagi dalam tong sampah besar saya kata ya Allah, hai. Kalau kat Malaysia boleh lah lapor, boleh minta mak ke apa semua kan. Okay, dapatlah telur goreng ke apa semua kan. Kat sini duduk dalam tong sampah, bersih tandas, bersih apa. Sebab saya jarang, saya nampak tak ramai student kita kerja kan. Saya tahulah dia yang kerja MACD ke kerja apa kan, tapi tak ramai lah. Kami dulu terpaksa kerja. Pagi hantar surat khabar. Lepas tu pergi kelas. Lepas kelas pergi kerja dekat kafe. Malam bersih stadium lah, cuci tandas, cuci stadium.
Formula semua. So saya rasa lah, tapi saya sedih jugalah. Based on the statistics, saya tengok, ya Allah, 97% need assistance. 74% had no money to buy meals. Masya Allah. Kan, 41% only had instant noodles for meals. Okay. Tapi nak share jugalah. Sebelum saya pergi overseas, saya buat preparation kat Malaysia. Saya duduk dekat Pusat Pendidikan Persediaan, UiTM. Saya student JPA kan, saya dapat RM200. RM200 sebulan. RM200 sebulan. RM200 sebulan, Masya Allah. Macam mana nak makan? Kita duduk dekat Shah Alam. Yang saya ingat dulu dengan roommate saya. Ada sekali tu, saya ada 5 sen, dia ada 5 sen. Ini memang kelakar lah. Dulu dekat section 18, dekat tepi Petron tu dulu ada food court. Sekarang dah tak ada, dia dah roboh kan. Saya ada 5 sen, dia ada 5 sen. Saya ingat kan, sekarang dia arkitek, kawan saya tu. Kata, Q, lapor. Nak makan malam ni. Kau ada berapa Q? 5 sen. Kau ada 5 sen? Aku pun ada 5 sen. RM1. Itu pergi mana? Pergi restoran, pergi warung tu lah. Makan malam lah pergi. Kak. Boleh buat tak nasi goreng RM1? Akak dia kata, okey. Boleh buat nasi goreng RM1. You bayang lah. Yang paling best, makan 2 orang lah. 2 orang lelaki. 1 pinggan, sudu 2. So saya rasa apa yang you dah rasa lah. Tapi mungkin dulu lagi sedih lah. Tapi if you need help, beritahu lah. Kalau antara kamu ni betul-betul tak ada duit, susah sangat, kan, we try to facilitate you. Kalau some of you memang tak ada laptop ke, laptop dah patah 2 kan, ke apa benda tak sengaja kan, terjatuh gelik dengan stem roll ke apa kan, minta tolong, insya-Allah kita boleh bantu. Kalau ada you all yang duduk kat rumah yang tak makan pun tak tu, beritahu saya. InsyaAllah kita boleh cari jalan nak bantu. Jangan ingat bila you susah, you are not lonely, you are not alone. Kita ada ramai orang boleh bantu, ramai orang nak bantu you. So saya tak suka student saya susah. Belajar dalam kesusahan saya marah sebab saya pernah rasa dulu belajar dalam kesusahan. Kan? Ingat lagi, kota tengah duduk dekat US kan, ya Allah tengah lapar sangat, kata ya Allah bestnya dekat Malaysia, macam makan nasi putih pun sedap. Saya pernah makan dulu nasi dengan budu dekat US. Nasi, masak nasi bubur budu. Kan? Walaupun saya bukan orang Kelantan tapi budu pun sedap kan. So saya rasa apa you rasa. Dan saya tak nak benarkanlah student saya berada dalam kesusahan ketika nak belajar. So kalau ada apa-apa yang siapa yang susah apa semua beritahu. Okeylah, saya rasa kita stop sini. Sebab saya ada bengkel lepas ni. Tak stop bengkel sampai ni . So is there any question? Sebelum kita stop hari ni, ada soalan? Balqis. Nurul Balqis. Ya. Okay, saya nak tanya satu soalan. Bila tas 2 kena hantar? 16 ke? 16 hari bulan 12. Okey, bagus. So minggu depan, sebab you all kena buat survey kan? Semua kena buat survey. Nanti saya akan bagikan cara nak buat survey. Saya akan bagikan, saya rasa insyaAllah minggu depan lah saya akan bagi tu. Nanti kan you all akan tanya orang kan. Okey, untuk buat survey tu, saya cadangkan, bukan cadangan, saya wajibkan you sebab nak memudahkan you. Jangan buat jangan buat kertas print bagi orang. You buat dalam Google Drive, Google Doc. Tahu kan semua orang buat Google Doc. So senang. Sebab you ada 5 orang dalam group, seorang ambil cari 10 orang kan. You share the same Google Doc antara dalam group tu lah. So data tu ada dalam Excel. Nanti you senang nak analyze. You jangan group dia ada 5 orang. Yang ni buat questionnaire pakai borang. Yang ni nanti nak tulis balik, nak type balik susah. Kita mudahkan aja. Sekarang kalau pakai Google Doc, orang boleh dibagi link, orang boleh jawab dalam handphone kan, dia pakai WhatsApp. Boleh, tak ada masalah.
Kita nak mudahkan semua. So is there any question before we adjourn for today? Tak ada? No. Okay, thank you. Okay, so we end this class today with tasbih kifarah and suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Sir. Oh. Terima kasih, sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir.